Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang berbahagia dihormati Tuan Hazimin dan Haji Rabi selaku Ketua Unit Pencegahan ADK Langkawi, dan juga dihormati kepada semua tangan staf yang hadir pada malam ini menjayakan program atau ceramah khas sambungan siri kedua pada bulan lepas. Jadi insyaAllah pada malam ini kita bersama Tuan Hazimin dan anggotanya dalam sisi ataupun siri ceramah secara santai berkenaan dengan pencegahan kadah, insyaAllah. Jadi dalam ceramah ataupun yang akan disampaikan oleh Tuan Hazimin, saya tidak halangan ke tuan-tuan, puan-puan yang ada persoalan, mungkin dalam tengah ceramah tu ada idea nak bertanya, ya. Jadi insyaAllah boleh je Bin? Ya, boleh. Jadi kita tak self-over sangat. Dan mungkin sambil apa, tuan kita akan slide, akan terang, ya. InsyaAllah mungkin dia nak tanya boleh. Kalau dia segan nak tanya tu boleh tulis. Tulis atas, insyaAllah tulis atas, ya. Kita akan serah kepada Tuan Hazimin nanti untuk baca apa yang dia tanya. Mungkin ada yang dia akan, kita mungkin ada segan nak tanya kan, dengan bab dadah ni dia sensitif sikit. Jadi insyaAllah, jadi tanpa nak dengarkan masa 2 jam, sekarang pun dah jam 7.40. InsyaAllah kita beri slot kepada tuan kita pada malam ni untuk menerangkan, memperinci untuk manfaat ataupun ilmu kepada kita malam ni, insyaAllah. Selamat tuan, silakan insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz Idris Saad. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana imma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi lah. Tak ada ucap lah, ni kali ni ucap pula sekali lagi pada Ustaz Idris Saad, kerana dengan orang apa, izin Allah Ta'ala sendiri dan permission dia lah, orang kata permission dia, saya dapat hadir sekali lagi untuk menerangkan dengan lebih lanjut pasal yang yang itu saya cerita tu. Saya cerita tu sebab tak ada nak lari laju. Pasal kita ni kalau boleh saya orang bagi masa 15 minit tu, kalau boleh saya nak speak secepat-cepatnya. Tapi alhamdulillah, Allah dengan izin Allah Ta'ala pada hari yang baik malam kita hadirkan juga untuk hari ini menerangkan dengan lebih lanjut yang 7 langkah itu ni saya nak terangkan tu. Dan yang lebihnya tu saya akan masuk dengan jenis-jenis dadah. Ramai yang tak kenal. Saya berani kata, kau mak-mak tu berani kata lah tak kenal kot. Sagi kita kenal tengok. Kita tengok macam mana. Sebab apa? Saya ambil gambar hak mana daripada kami punya store sendiri pun saya pinta ni. Maksud kata kat sini yang mana kita haruslah cari ibu bapa dulu. Saya nak cerita pasal ibu bapa dulu. Baik, seperti yang kita tahu
saya masuk sikit nak introduction lah. Orang kata introduction lah. Bahasa orang Kelantan kata introduction. So bahasa Melayu kita ni pendahuluan lah, no? So saya nak masuk introduction sikit sebelum kita pergi dengan lebih lanjut. Ini adalah antara pemahaman saya lah. Bila kita tengok Langkawi ni antara tempat yang betul-betul ramai, tak payah ceritalah, hari-hari kami ni tak pernah yang tak ada yang tangkap, tak pernah duduk saja. Setiap hari staf penguatkuasaan memang akan keluar tangkap paling-paling kurang 5 orang, 6 orang tetap ada. Sehari 5 orang, 6 orang, mereka tak pernah duduk saja. Tiap-tiap hari mesti ada. Aduan satu hari mai 3-4 sampai. Ramai. Maksud saya ramai. Tak perlu saya tunjuk pergi belah Bukit Malut, tak perlu saya tunjuk pergi belah Taman Nilap, Taman rata-rata sini pun ada. Tapi alhamdulillah sini kalau tidak dulu waktu tu senja, rajin juga saya orang-orang ada buah pokok nyok tu dekat-dekat lepas dua surau tu. Depan barang lah tu. Duk tunggu customer dia. Tak pun depan-depan apa semua. Tapi lah alhamdulillah kurang dah sikit. Sementara kurang ni kami nak semaikan baja lah kalau boleh, no? So sebab itulah saya main dengan 7 langkah-langkah pencegahan. Tapi sebelum saya masuk dengan lebih lanjut lagi, saya nak tanya kepada tuan-tuan, hadirin hadirat, bapa-bapa dan ibu-ibu yang hadir hari ini boleh tak bagi tahu kat saya pasal apa penagih dadah ni ramai sangat? Pasal apa? Dan penagih dadah ni sejak saya kerja daripada tahun 2006 lah 2020 dah 14 tahun dah. 14 tahun saya bekerja. Paling ramai adalah lelaki. Pilah pusat seperti mana pun, 90% adalah berbangsa Melayu. Dan 95% dan ke 96% adalah lelaki daripada bangsa Melayu tu. 4%, 5% tu pun ada peningkatan jugalah. Kalau dulu ni tak ada orang, semula dah ada dah. Pasal apa orang kita yang ni, orang Melayu yang beragama Islam? Why? Kalau boleh bagi tahu kat saya why? Ada? Tak ada? Dia nak letak 1000, not 1000 tahun ni kan? Oh dah, saya okay. Sebenarnya saya pun tak ada jawapan sebenarnya. Tapi sehinggalah saya jumpa ada seorang guru ni, tak tahulah ini daripada pemahaman dia dan saya cuba sampaikan dan saya sharing. Tapi rasanya ada betul juga. Dia tunjuk ke saya macam ni je. Bukan satu Malaysia noh. Tak satu Malaysia. Bukan. Dia tunjuk macam ni je. Pasal apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksud dia? Aku naik saksi, aku bersaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruhnya. Dan apa janji syaitan apabila kita angkat macam ni? Apabila kita mengucap dan kita setia taat dan jalan ke jalan lurus, apa janji syaitan? Ini sumpah dia. Pasal itulah kita ni yang ramai. Ini salah satu ni lah orang saya kata, orang kata ada orang kata apa kemungkinan tu kira ni lah, kira kita nampak di situ. Baik, yang mana iblis ni dalam surah Al-A'raf ni saya share sikit saya share. Iblis ada menjawab, kerana engkau telah menghukumku tersesat. Ni surah Al-A'raf ayat 16 ke 17. Kerana engkau telah menghukumku tersesat, dia kata Allah dah hukum dia sampai dia tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Surah Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Ini janji-janji syaitan pada Allah apabila dia keluar daripada syurga. Antara janji-janji dia. Pasal itulah antara kita ni, bukan saya nak orang kata resis ataupun tak. Ada juga di kalangan bangsa Cina ada, tapi tak ramai. Kita je ramai. Yang mana apabila kita ni tinggal surau, tinggal masjid, tinggal ni apa semua, medan ilmu, tinggal orang kata apa, anak bila anak tu sendiri,
tak diasuh untuk ke arah pendidikan Islam, tak diasuh untuk 5 waktu, tak diasuh dengan sunat dan so on. So saya rasa ini sebanyak bukan sedikit lah, sebanyak yang mungkin antara penyebabnya yang orang kita ni antara yang terbanyak lah, antara yang terbanyak. So ini saya sharing lah, kalau tak kena kat saya, saya minta maaf lah. Ini antara yang saya, sebab saya pun terkesima juga. Dulu saya pernah ni, saya kata inilah bagi jawapan, inilah ibu tak ambil inilah, tak ambil tu lah, apa bapak ni lah kali dia kata macam ni je. Dia tunjuk ni je. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab selagi kita mengucap kalimah syahadah, selagi itulah syaitan akan cuba untuk menyesatkan kita. Pasal apa kita jadi musuh dia? Pasal apa? Bukan orang Cina. Sebab Cina, sebab India dah tahu dah mereka akan jadi kayu api neraka. Tapi kita ni, bila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya kalau bukanlah dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa yang tidak diampunkan Allah, kita akan diampunkan oleh Allah dan kembali kita semula ke jalannya. Dia takkan bagi kita untuk ke jalan yang lurus. Inilah antara dia penyebab, salah satu faktor utama lah. Sebab tu antara faktor utama yang mana yang boleh menyebabkan kita ni terjerumus, antara yang banyak. Sebab kebanyakan iblis dah minta pada Allah Ta'ala. Antara yang iblis minta ni, okay, saya bacakan sikit no? Sebab saya ada note sikit masa duk syarat dengan DO tadi ni. Allah, okey, aku minta Allah untuk jadikan kamar mandi, toilet sebagai rumahku. Dia duduk tempat-tempat yang ni, tempat-tempat ni. Sebab budak-budak mereka bila mereka isap, mereka tak isap dalam rumah. Kalau mereka isap, mereka masuk dalam pot. Boleh tengok pot mereka. Kalau kita ada, saya rasa ibu-ibu dan bapa-bapa yang duduk dekat depan ni pun ada yang pernah lalu kat belah pot mereka tu. Kawasan yang tepi parit, tong sampah. Kalau dulu Taman Nilam kat Bubur Hijau tu, belakang tang Bubur Hijau tu, tang tempat sampah tu, dia perlu balik sampah satu. Tang tu memang busuk dengan sampah. Tang situ dia perlu misap tu. Saya rasa dia bau sampah tu, dia jadi steam kot. Dia bau sampah tu, oh pening. Dia kata tak kena lagi. Tiup tu ada dalam tangan ni, dia genggam ni, tak kena lagi. Kena hatu dulu, bau-bau sampah dia rasa sting, tak boleh nak ni. So ini antara salah satu faktor yang mana yang boleh inilah saya cerita dulu lah no. Kita orang tak apa sebagai mukadimah. Baik, ini adalah 7 langkah awal pencegahan bagi anak yang bawah 18. Dan kalau kata nak untuk anak-anak yang dah, orang kata apa, yang dah menagih dah, dan untuk kawalan kita, jemput saya lagi. Kalau saya nak cerita ni 3 hari 3 malam tak habis, silap-silap. Kira Rasulullah sendiri bercerita pasal kiamat ni daripada subuh sampai ke maghrib. Dia bercerita daripada subuh habis subuh tu, dia ni sampai maghrib bercerita. Saya mungkin tak boleh sampai tahap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sekurang-kurangnya kalau saya cerita pun silap-silap 4-5 jam. Kerah kaki, kena buh minyak tomoy, sapu minyak tomoy tu ke siapa, kebas kaki. Dan saya nak dengar saya punya cerita, nak cerita A sampai Z, 4-5 jam tetap ada. Tapi hadis saya cerita dulu untuk anak-anak yang mana yang anak-anak ni dia lah, saiz dia lah no? Kita kawal hak ni dulu no? Hak rabui tak empuk, hak tu kita cerita kemudian. Baik, 7 langkah awal pencegahan ni yang mana saya sendiri, saya orang Langkawi no? Tuan-tuan, saya cerita balik lah. Saya ni orang Langkawi. Saya balik main ke Langkawi ni kerana saya nak duduk kat kampung. Saya duduk bajet saya nak duduk sini walaupun saya muda lagi. Tak lepas 50 lagi. Tapi saya duduk bajet nak duduk sini sampai pencen. InsyaAllah. Moga-moga Allah moga-moga Allah inilah, kira kata apa, Allah yang inilah merestukanlah apa permintaan saya. Okey, baik. Saya nak duduk sini, tapi bila saya balik main sini, saya melihat, sebab saya tergang kat pencegahan ni, saya melihat anak-anak besar ni yang mana yang saya melihat kat mana yang jalan yang orang kata apa, lopong, maksud dia lopong, loophole,
Bahasa Inggeris dia lupa, maksud kata lopong lah, bahasa Melayu dia lopong. Yang mana depa ni tang mana yang silap, tang mana yang ibu bapa yang kawan aku terlepas anak ni, tang mana yang ni. So itu saya nampak sikit by sikit. So saya nampak tang situ tu yang mula-mulanya yang boleh menyebabkan anak-anak ni boleh jadi ni. Ada setengah yang mana, tapi kebanyakan dia, most of all, bahasa Kelantan lagi, most of all, kebanyakan dia yang mana kita meninggalkan masjid dan surau dan Quran. Itu yang ni selalu saya akan tanya anak tu, saya akan tanya, hang sembahyang ke tak? Mayang, hang cakap betul. Bila saya urin tu hang cakap betul. Memang saya cakap macam ni lembut lah, tapi masa saya cakap dengan dia saya peras kan. Hang cakap elok, hang bagi tahu betul, tampak hang tadi dak cik, dak saya tak mayang, lama dah tak mayang. Baik, okey, kita pergi langkah yang pertama lah. Okey, baik. Yang pertama, hari ni tajuk kecil lah. Sebelum tajuk besar, tajuk kecil lah, no? Saya catat tajuk kecil yang mana elakkan anak kita daripada keluar malam. Hari ni saya dah cerita dah hari tu ni, saya cerita balik sekali lagi, elakkan anak-anak ni. Pasal apa saya kata macam tu? Semua aktiviti malam ni kecuali aktiviti di masjid dan di surau. Tapi janganlah percaya sangat mereka punya cakap. Kata mereka nak pergi surau, kita tak pergi surau. Kita tak pergi surau, betul lah anak aku pergi surau. Tengok-tengok, no, suria tu dia dua atas jalan, 1819 1819 atas jalan dah merepek. Tak pun gerek apa? Gerek apa dedek? Gerek lajak new. Saya pernah satu kali saya nak pergi hospital, jalan daripada Padang Golf tu turun ni, dia laju sungguh. Menatang tu rupanya saya bawa 80, budak-budak tu dekat 80 dah gerek tu. Saya takut kot terlanggar batu ke apa, jatuh tu kata lain langgar, habis. Sadaqallahu azim. No? Kebanyakan aktiviti yang tak sihat selalunya berlaku waktu malam lah, kecuali aktiviti di surau, masjid dan aktiviti ni lah. So kalau boleh saya minta untuk ibu-ibu, bapa-bapa yang ke depan saya ni, tolong hadkan waktu malam tu, hadkan aktiviti malam. Saya pernah, sebab saya pernah balik pada pukul 11 tengah malam. 11 bagi saya tu tengah malam lah, pasal apa, mata saya merah dah waktu tu pukul 11. Saya je nak tidur awal. So balik pukul 11 tu, balik saya balik lalu ke Taman Langkawi, berhenti kat Choice. Berhenti kat Choice, nak pergi berhenti kat Choice. Masa saya berhenti kat Choice tu, ada besar-besar ni main apa dia tak, game PUBG. Sebelum PUBG Mobile Legend lah. Dia pun cakap okey, zaman budak-budak lah kita main caplung apa semua. Zaman kita, zaman mereka Mobile Legend lah. Baik, okey, main Mobile Legend pukul 11 tengah malam ni. Bersama ni je, bersama ni. Saya tanya mak bagi ke keluar? Dia kata bagi. Betul ke rumah tak mana? Saya tanya, tu Taman Langkawi, tang ujung tu rumah. Bagi keluar pergi depan, kat depan Choice tu, duk ada kat depan Choice tu, duk main Mobile Legend. Betul tuan-tuan, betul. Ibu-ibu, bapa-bapa, betul. Apa yang dia katakan betul. Memang main Mobile Legend. Mula main Mobile Legend. Ada pula hak yang kutu pula, kawan-kawan dia hak mana besar sikit pada dia, main Mobile Legend ni kalau ni nyamuk tu ni. Apa kata kalau kita bakar rokok sikit, bukan apa, nak halau nyamuk. Hak abang cakap, hak lain-lain semua hak adik-adik percayalah. Dah habis isap rokok, mulalah semua isap rokok. Dah mula semua isap rokok, dah mula rokok, takat rokok kosong je, buat senok perut je. Apa kata kalau ni aku ada bawa ni cakurai baiknya. Lama-lama sikit lama-lama dia akan jadi bukit lah. Lama-lama mulalah daripada cakurai dia akan pergi stage, kemudian stage tu dia akan pergi sampai isap apa semua lah. Hak ni lah mula dia. Hak tu lah ibu dia, yang mana orang kata apa, kita bagi kemerdekaan dekat mereka untuk keluar malam. Baik,
Okey, ibu bapa perlu luangkan masa bersama anak-anak agar tidak berasa sunyi. Baik, ini selalulah, no. Tapi saya faham di Langkawi ni selalunya taklah semua ibu bapa yang boleh duduk kat rumah. Ada sebab ada yang kerja shift, ada yang seorang-seorang, tapi sekurang-kurangnya kita perlu ambil tahu mereka. Baik, elakkan kesibukan ibu bapa dalam pekerjaan agar anak-anak tidak terbiar dan bebas daripada kawalan ibu bapa. Ni yang saya cerita tu, no. Saya faham kat Langkawi ni bukan murah rumah. Kalau duduk belah kuah standard lah 600 tu paling murah. Saya pun tak berjumpa dah, lama dah tak jumpa rumah harga 600. Selalu 700, 800, 900. Standard pun sama dengan kod belah KL dah. Kalau kod pinggir-pinggir kota tu 800, 900 tu tetap lah kalau rumah teres. Sering melakukan aktiviti sihat sama anak-anak dan tidak aktiviti indoor dan outdoor. Okey, baik. Yang kedua, pastikan beg sekolah anak anda tak ada barang-barang terlarang. Hani minta tolong cek, no, tuan-tuan dan puan-puan, minta tolong cek, no. Minta tolong cek. Sebab apa? Saya sampai pernah berjumpa dengan kondom dalam beg sekolah. Ya. Sekolah mana tak perlu saya sebut, saya tak perlu sebut sekolah mana, tapi ada kondom, ada CD pun ada. Tapi CD tu tak ada kulit lah, tulis pun tak tahu tulis apa. Pen drive tu biasalah, handphone dalam handphone biasalah, kalau lelaki tu biasalah. Baik, sebab saya tahu, sebab saya sendiri memang kalau saya pergi buat urin, sebab saya ni memang bahagian unit pencegahan ni, kami akan urin pelajar-pelajar yang bawah 18 tahun, umur mereka ni apa semua, yang mana ada penagihan. Bila ada, sebab satu sekolah dia akan sediakan kaunselor, bila kaunselor beritahu kata ada tahun ni ada apa semua, kita patut buat urin. So bila kami urin selalunya memang ada, setiap tahun memang ada. So setiap tahun saya akan pergi urin. Masa saya pergi urin, saya suruh mereka bawa main beg sekolah. Memang saya cek beg sekolah. Rokok biasa. Saya pernah jumpa tiup heroin dalam beg sekolah. Lighter dengan rokok tu dah jadi perkara biasa lah dalam beg tu. So selain daripada tu, bila kita cek satu tu, so kita cek tu, kita cek lah kerja sekolah mereka sekali, you know. Tengok, oh lama dah hamba kat aku kata hamba kerja sekolah, ni kerja sekolah cikgu bagi duk jadi pelacan je dalam beg. Kurang-kurangnya kan. So hari ni kita perlu ni lah, kita perlu ambil tahu lah sikit punya. Baik, so selain daripada tu, ini nombor 2 lah nak saya bagi tahu no. Baik, nombor 3, kenali kaunselor sekolah anak-anak anda. Pasal apa saya kata kena kenali? Pasal di sekolah mereka panggil mereka lain daripada di rumah. Di rumah mereka pijak semut pun tak mati. Percayalah, di rumah memang mereka baik. Semayang lagi, semayang dah mak nak pergi surau, bagusnya. Ada satu budak sekolah yang ni lah tahun ni mak dia cikgu. Dia duduk kat mana? Okey, jauh daripada kita, saya tak perlu sebut nama. Mak dia cikgu, anak dia menagih. Tapi anak dia dulu memang duk pergi surau apa semua, duk pergi ni, orang yang baik. Tapi lah kali jadi penagih, lah ni dia jadi ni. Tapi nak ambil masa, mak dia tahu pasal apa, dia duduk kat rumah tu baik, pergi surau, pergi ni apa semua. Tapi pergi sekolah dia tak pergi sekolah. Mak dia tak tanya kat cikgu, tapi lah kali cikgu panggil, baru mak dia tahu kata dia tak pergi sekolah. Ni, tahu ni. Tadi baru call saya tadi ni, dia nak main ADK. Saya kata kami tutup dah. Saya kata hari ni kerja pejabat sekat hari, tutup dah. Kau main hari Ahad no. Tak perlulah nama siapa tu, Puan X, saya tak perlu beritahu lah siapa dia lah. Tapi saya ceritakan ini contoh dia. Dia kata ni dah jadi teruk lah. Selepas ADK urin dia, sangkut urin, dia jadi lagi kuih teruk. So saya nak advise dia lah, kalau kata teruk juga, tangkap teruk juga, kita tak ada pilihan lain, tuan tak dia pergi pusat lah. Pusat bukan tempat hukuman dia, tak. Kami bukan nak hukum, kami cuma untuk
orang kata apa, nak cari jalan, nak pemudahkan jalan, nak cari macam mana penyelesaian dia. Baik, kadang-kadang sebab kaunselor ni, satu kaunselor dia akan kenali 500 pelajar. 500 pelajar dia perlu kenali. Mana kata kalau kita kenal, kalau kita minta nombor telefon kaunselor akan bagi. So kita beritahu, cikgu, nama anak saya Muhammad Ali bin Bashar, tingkatan 4A, 4 Abu Bakar. Macam mana dia kat sekolah? Muhammad Ali bin Bashar. Oh, dia kata yang kecil-kecil tu kah, yang hitam-hitam manis tu kah? Ya betul. Muhammad Ali bin Bashar main sekolah, tak ada masalah apa semua. Cikgu dia pun bagi tahu, puji apa semua, dia pelajaran dia bagus. Dia pun dia tak pernah politik kelas, tak pernah politik sekolah. Sekurang-kurangnya kita ada preparation bila kita tanya pada kaunselor. So kita sedikit sebanyak kita tahu dah PN dia. Dia sebab kat sekolah tu lain perangai dia. Bila balik main rumah, dan dia simpan buku dia. Ni anak-anak noh. Baik, 4, kenali rakan-rakan anak anda. Hak ni yang dahsyat zaman law ni. No. Sebab kadang-kadang kita kena tahu juga sikit sebanyak, kita kena tahu anak-anak kita ni kawan dengan siapa. Pasal kadang-kadang dia rajin habang, dia habang kata, mak cek nak pergi baik motor, mak sehari RM20, mak cek nak pergi baik motor, sehari RM20. Pergi perbaik motor sampai pukul 12, pukul 1 tengah malam, esok nak sekolah. Perbaik sungguh. Rupanya dia pergi baik-baik motor, dia pergi tak orang tu. Motor tu tak tahulah, motor tu daripada elok, dia pergi buh exhaust perang, dia pergi buh tukar tayar sotong, dia tukar dia tukar ni, daripada motor EFI jadi motor bukan EFI tau. Lalah kali cover pun hilang apa semua, lalah kali dia pun risap, motor pun likuk, apa pun tak ada. No? Tengok sama, kadang-kadang minta tolong, tengok pada kawan-kawan dia, dengan siapa dia berkawan, dia pergi rumah siapa, kalau dia pergi tahu sama yang kat mana yang ni. So selalunya dia minta maaf, saya cakap selama 14 tahun saya dah bekerja ni kan, 99.9999% yang mana mereka mengenali dadah adalah melalui kawan. Sebab saya akan tanya, memang saya orang akaun, saya bukan budak kaunseling, bukan daripada jurusan kaunseling. So budak akaun ni dia accountable, dia orang yang berkira, bukanlah berkira bahasa kata Haji Mai kedua Haji Kedekut bin Haji Bahil. Tak. Maksud saya ni berkira yang mana saya bila mai ni saya akan tanya, tahu salah satu soalan saya, berapa banyak yang habiskan, daripada mana hang kenal. So setiap, sebab saya duduk kat pusat lama, 10 tahun saya duduk kat pusat, 10 tahun saya duduk kat pusat, saya dapat lebih kurang 1000 klien. 1000 klien. Saya beritahu perempuan dan tuan-tuan dan perempuan, daripada 1000 klien saya, nak dapatkan 10% seksa. Maksud kata 100 orang, 10 tahun saya punya kerja, satu tahun 10 orang saya boleh bagi berubat bagi elok pun tak dapat. Bayangkan. Tuan-tuan tahu tak, ibu-ibu bapa-bapa tahu tak, berapa kerajaan tanggung untuk satu orang penagih dadah? Cuba teka. Mari kita kira pula lah. Kita cepur. Saya tolong cepur kat tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu bapa-bapa yang ke depan saya ni, saya tolong kira bagi kerajaan membelanjakan untuk satu orang minimum adalah 8,000. Ya. Bukan sebulan, selama setahun dia duduk, ya, 8,000. Tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa tahu tak depa makan macam mana? Satu bulan, satu Black Maria tu, satu lori Black Maria tu tangkap depa tu, satu lori Black Maria tu beras 400 kilo. Kalau dalam tray tu ayam sak ni je. Ayam sak ni je, bukan tak mana. Sak ni je ayam. Tapi dia punya nasi, masya-Allah, ayam tu hilang dalam nasi. Nasi lebih banyak, sebumbun nasi. Kalau kita tengok tu serupa dia belah hantu raya lah. Tak pun dia makan tak bismillah. Betul, saya tak tipu. 10 tahun saya duduk kerja kat sana, saya tahulah macam mana. Bayangkan 400 kilo satu bulan dia makan. Kadang-kadang boleh pergi lebih, boleh pergi 500. Kena pergi ambil pula sekali lagi berat.
400 kilo. Satu hari perbelanjaan untuk seorang klien adalah sebanyak RM12. Mereka makan satu hari 5 kali. Kita kat luar pun makan baru 2 kali. Saya makan 2 kali je. Tu pun kadang-kadang miss, makan sekali je. Macam lah ni bini saya balik kampung nak jaga mak saya, mak mentua saya patah pinggang. Kita seorang-seorang, kita jadi chef, kita jadi ibu, kita jadi ayah, jaga anak-anak. Kita yang miss makan. Makan sehari sekali je. Nu nak bagi anak-anak makan apa semua. Mereka makan satu hari 5 kali. First kali breakfast, sama ada mereka panggil ni lah. Kalau kata bihun tu tak ada fish cake, tak ada apa ke, bihun goreng ada fish cake ataupun fish ball, mereka panggil bihun pekak. Jawapan mereka panggil bihun pekak, hotel pekak, mi pekak. Makan apa weh? Mi pekak. Maksud kata mi goreng ada fish ball je lah. Tu mereka panggil ni. Kalau tak ada ayam semua, mereka panggil je. Oh, pandai mereka gelak cik-cik apa semua. Mereka tahu cik yang mana satu ayam panas. Ni dia masuk ni lah. Saya masuk sikit, saya detour sikit daripada contoh ni lah. Detour masa duduk dalam pusat lah. Sebab mereka gelak. Cik-cik ni mereka gelak. Ada gelak-gelak pula. Pasal apa? Mereka akan tahu cik yang mana yang ayam panas, masuk kata hak tu tak boleh ni lah, tak boleh dirunding lah. Yang kalau ayat sejuk mana kata hang boleh pijak kepala dia lah. Cik ayat suam masuk kata ada hari dia okey, ada hari dia tak okey. Saya ni depa panggil cik ayat suam. Depa panggil ayat suam pasal ada hari saya okey, ada hari saya mood tak elok. Jangan lebih bincang lah dengan dia. Hang nak minta apa pun takkan dapat. Baik, mereka makan satu hari pagi, makan pagi. Lepas tu AM break, pukul 10 AM break, makan tengah hari. PM break makan kek. Macam kek pisang, kek batik, kek apa semua, makan kek. Lepas tu malam, tu pun ada tu pun terus bagi makan sehari 5 kali, tu pun tak cukup juga. Ada satu kali saya jadi pegawai DO, maksud kata duty officer. Pegawai DO pada hari Minggu lah. Selalunya hari Minggu ada seorang pegawai akan pergi jaga. Masa jaga tu saya kena turn tu, saya pergi jaga. Saya tanya hari ni masak apa, saya tanya. Hari ni dia kata hari ni saya pergi dapur lah, tengok dapur mereka apa semua. Hari ni masak ni je. Sebab pegawai tak masak, pegawai akan duduk dalam bilik dia. Kerana pegawai tu hari tu ni dia keluar jijik gurih lah bagi mereka. So dia kata hari ni masak gulai dengan sayur, gulai ayam dengan gulai ikan dengan gulai ikan jaket. Depa panggil gulai ikan jaket dengan sayur sawi. Depa kata gulai ikan jaket. Okey, tak apa. Ikan caru tu depa panggil ikan jaket. Dia pasal dia pakai ikan jaket kulit keras. Baik. Dia kata makan gulai ikan jaket. Tak apa. Tapi saya bau-bau macam masam-masam, macam ala-ala tom yam. Saya pun keluar lah. Bila saya keluar daripada dapur tu, saya rasa macam tak sedap hati. Saya masuk balik ke dalam dapur. Saja dapat tengok. Masa saya masuk pula, dia susah hati lah. Sagi-sagi orang keling, sagi-sagi orang yang keling. Keling, saya buka, ada satu payuk tu saya buka. No, sungguh tom yam. Tapi tom yam apa tuan-tuan? Kepala ayam. Kepala ayam. Kita kepala ayam kita buang aja. Depa tak cukup kita waktu maaflah cakap. Minta maaf dia kadang-kadang tersasar juga. Tak cukup makan tu kepala ayam boleh pergi bayar. Tu kadang-kadang dia kata dalam tu macam-macam lah cerita kadang-kadang tu. Saya ni orang yang accountable macam saya kata kan. Tu kadang-kadang sebab dia tanah dia luas, dalam pusat tanah dia luas, dia 55 hektar ke 55 ekar, saya tak tahu dua tu lah kalau, sebab saya di pusat Serenti Bukit Cabang. So dalam 55 hektar tu, kalau bewok jatuh daripada pokok kat luar tu, pokok orang tu apa, pokok nyok kat luar tu jatuh dalam pusat, dia kelang kabut pergi cari pagang, lari. Pasal apa? Mampu kalau tak lari. Kalau ulang masuk dalam tu besar mana ulang pun habis.
Boleh kat burung muyu faham lah noh. Tak perlu saya beritahu noh, hak belah kisah apa semua tu burung muyu lah tu. Noh. Boleh kat burung muyu sebab apa? Saya punya bilik kaunseling ni di sebelah dengan orang kata apa, tempat pertanian. Pertanian selalunya geng-geng burung muyu yang tu ni. Depa kejang bewok. Taki depa masuk awak saya rasa bau macam nak bangkai dia, macam nak melugai apa semua. Opa-opanya pergi tengok kat luar. Bewok. Bekak bewok. Tak cukup makan lagi tuan-tuan, 5 kali bagi makan. Bayangkan noh. Baik, saya kira noh, saya tolong kira kat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita ambil pada kira minimum. Pasal apa 8,000 tu kira minimum. 8,000 satu pusat menampung sebanyak 350 orang. 8,000 kali dengan 350, mana kata 1 tahun kerajaan membelanjakan sebanyak 2.8 juta satu pusat serti. Kali dengan ada satu Malaysia, ada 29 buah pusat serti, mana kata 1 tahun kerajaan membelanjakan 81.2 juta pusat serenti saja, ibu-ibu dan bapa-bapa. Ni baru pusat serenti. Belum lagi kita masuk dengan penjara. Boleh tahu kan? Ataupun kita nak azan dulu, biar bagi orang apa syiar Islam tu berkumandang dulu. Terus dulu. Ya baik. Dia pasal dia dah duduk sila dia kunci tu, dia susah nak bangkit So cerita terus lah. Okey baik. Tak mana kita tadi 81.2 juta. Itu saya bawa cerita pusat tau. Belum lagi penjara. Satu penjara dia boleh menampung sampai 2,000, kadang-kadang melebihi 3,000. Pokok senar dia boleh pergi sampai 3,000. Selalunya kalau sebab saya selalu pergi pokok senar tu, selalu kadang-kadang penjara pokok senar tu 1,000 lebih tu tetap ada. Kali tengoklah. Kalau satu orang satu tahun tu dibelanjakan sebanyak 8,000, kali tengoklah. Duit siapa tuan-tuan? Duit siapa? Kerajaan mana ada duit? Sembang dia. Mai duit kita lah. Duit kita lah. Sikit sebanyak duit kita. Kerajaan mai duit pun sumbangan daripada kita. Kerajaan menguruskan. Saya pun kaki tangan kerajaan. Bila kerajaan pun, saya kaki tangan kerajaan pun, kira kami pun menerima daripada duit tuan-tuan. Tu belum lagi dia bila dia keluar daripada pusat, kita kena bagi program kat dia apa semua, kena panggil dia apa semua. Belum lagi tu. Bayangkan berapa banyak ni. Tapi sebab itulah saya main dengan yang benar-benar ni. Dia takkan boleh, sebab kita ni bukan orang kata apa, kita ni bukan orang kata apa, bukan nabi dan bukan ni sekelip mata aja. Kalau kata anak kita menangis datang, ya Allah Tuhanku, minta-mintalah anakku ni di orang kata apa, bagi jadi bukan menangis lagi dadah lagi. Bling. Tiba-tiba anak kita tu bukan menangis dadah. Dah. Sebab kita bukan nabi. No. Ini saya bagi usaha ni. Usaha, lepas kita usaha baru kita bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala perkenankan. Okey, dah aku bagi ni apa semua. Okey, aku tengok ni insya-Allah aku ni. Ada orang berjaya, bukan saya kata ni, saya tak menafikan ada yang orang berjaya. Sebab tu saya main dengan 7 langkah-langkah pencegahan. Ni baru tajuk pertama lah, saya lagi tajuk kedua lagi best. Ni tajuk pertama saya cepat sikit lah, pasal apa dah masuk waktu dah. Okey, nombor 5, ambil tahu perbelanjaan anak-anak anda. Ni kena tahu. Mak mai RM10, nak pergi mana? Pergi tuition. Duk esok lusa, mak mai RM5. Hai, RM5 nak buat apa itu nanti minta tuition dah. Hari ni nak kena beli buku, cikgu suruh beli buku. Mak mai 5, duk cari 2 lagi, mak mai RM30. Hai, RM30 lagi tinggi. Dia bukan apa, anak-anak dia pandai noh, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa. Anak-anak ni dia pandai. Dia selalu dia baca, dia kaji kita. Anak saya pun dia kaji kita. Betul saya tak tipu. Dia mula dengan RM5, RM5 lepas, RM10, RM10 lepas. Dia naik jam terus 30. Sebab apa? Satu tiup harga RM10. RM10. Lagi saya tunjuk. Satu tiup sama mana apa semua. Saya tunjuk.
Satu tiup RM10. So kalau nak isap sehari kira nak overdose, 3 tiup sekali isap, pum, tidur terus. Nak isap 3 tiup sekali, minta RM30. RM10, RM5 lepas, RM10 lepas, pergi RM30. Hai, hang buat pelik dah. Tak lepas. Okey, tak lepas, kita terus sikit. Esok lusa tu lah pergi, RM20 minta. Hai, hari tu 30, hari ni 20 pula dah. Hai, tak lepas ni 20, tak lepas. Dia turun pergi RM10. Dia macam tu kan, macam cerita Sudin tu kan, nikah hafal RM5 kan. Dia minta RM500, daripada RM500 bos dia pinjam apa? RM500, RM5 tuan. Oh, RM5, awak tak abang bagi RM5. Lalang kali nikah apa dia RM5. Hai, batu di sinilah tempat kau. Nah, dia beli. Macam tu lah. Anak-anak kita lebih kurang macam tu lah. Dia test kita. Dia pandai test kita. Baik. Pasal apa saya kena tahu, ambil tahu perbelanjaan. Tuan-tuan, saya pergi ke masjid Dawang. Masjid pula dah. Saya pergi, Allah pergi sebut pula dah. Ada sekolah kat sebelah sana. Saya tak perlu sebut nama apa. Ada sekolah kat sebelah sana. Saya pergi urin positif, metafetamin, ataupun dalam bahasa senang dia, met, ataupun ais, ataupun syabu. Senang cerita. Bila dah urin sangkut, saya cek wallet apa semua, bag dia apa semua saya cek. Pegang wallet, tahu berapa banyak dalam poket dia, dalam wallet dia. 300.5. Pelajar baru berusia 15 tahun. 300.5 dalam poket. Ibu-ibu, bapa-bapa, saya bawa pergi kerja RM50 saja. 100 habis kuat dah. Kadang-kadang kawan-kawan kata, ni duit awak bini pegang ke? Saya kata bukan bini pegang, aku berjimat cermat kan. Saya perbelanjaan saya 150 saja satu minggu. Saya memang motor ayam jimat cermat. 150 ke 200 tu paling banyak lah kan. Bayangkan dalam poket dia ada 300.5. Bila siasat mai, bapak dia buka chalet kan, dekat kampung sebelah sana ada satu kampung tu. Sekali dia menguruskan chalet tu, sekali dia kemas chalet tu, pak dia bagi satu hari RM50. Mana kata hari Jumaat Sabtu dia buat kerja, mana kata 100 boleh kat dia. Minggu depan boleh lagi 100. Minggu satu lagi boleh 100. Tuan-tuan besar-besar ni bagi 300 cek. Kalau bagi 300 nak beli apa cek? Nak beli apa? Macam-macam tu ya? Macam-macam tu ya? Macam-macam tu. Handphone top up, apa tu? Apa lagi? Apa PUBG punya ni? Apa? Ada lah, macam-macam lah. Tu baru mak mereka paikat 15 ni faham-faham lah. Mai kawan ni ajak nu hani apa semua. Mulalah dia ajak ni apa semua. Ni mai ada duit, dia nampak ada duit apa semua. Ni hamai duk ni, hamai geng kami. Dia ajak hisap. Dah jadi hisap pula tak lama ni, dah jadi ni apa boleh tampuk lah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan bapa, saya faham dalam keadaan ekonomi sekarang ni tak stabil. Sekarang pula Covid, ada banyak ramai yang dibuang kerja dan macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi lah yang dah jadi ni, macam-macam lagi lah. Dalam keadaan kita ni sekarang ni, ekonomi kita ni tak menentu. Bila dah tak menentu ni, janganlah, kalau boleh tu janganlah anak-anak tu dibiarkan dia kerja. Kalau boleh tu bagi dia habis kerja, bagi dia akal dulu. Akal dah umur 18 nak kata, akal mula dia nak orang apa? Nak tahu yang belah mana yang buruk, yang mana tu yang baik. Umur 18, 19, 20 kalau boleh masa tu lah. Kalau dia tak boleh sangat, dia habangkan kita, kata benok mak tak boleh dah. Cik tak boleh ni, kepala otak cik tak boleh benok. Dia kata cik duk makan dalam kelam kot. Pasal duk makan dalam kelam tu dia jadi benok. Dia bagi alasan kat kita pula dah. Yang tiap-tiap hari kita pergi makan kat dia, buka punya lah cerah. Jadi macam lampu stadium kat rumah. Lu umpuk buka nak bagi dia makan. Dia habaq kata dia makan perut dalam kelam tu, yang perut dia jadi benok. Dia bagi alasan. Jangan bagi dia berhenti sekolah. Tolong saya merayu pada tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan. Saya contoh. Bayangkan. Okey, anak tuan-tuan, contoh saya tak kata anak tuan-tuan. Contoh bidalan anak tuan-tuan umur 15 tahun. Tuan-tuan biar kerja. Yang suami kerja hotel tu, yang isteri kerja bank ke apa ke.
kan. Isteri kerja 8.5, suami kerja 3.11, kan. Keluar ataupun pagi dah keluar dah, ataupun pagi-pagi sama-sama keluar lah, sama-sama keluar sampai duduk rumah, dia bangkit subuh dah. Hamnya yang subuh lagi, kita pun kelah kabut nak kerja apa semua, saya pun yang tadi baik lagi semayang lah, tak semayang. Dah tak semayang tu sudah lah. Lepas tu dia bangkit lagi pukul 10, pukul 11 baru dia bangkit. Dia bangkit, kelepok makanan duduk dalam dia makan tu. Habis makan apa semua, duduk kat rumah, dia bosan. Siapa kawan-kawan dia? Siapa kawan-kawan dia, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa? Ni geng-geng ni, bukan geng-geng adik ni dah. Geng-geng ada bawa guni baja tu. Pagi-pagi pegang guni baja masuk kebun orang. Ada satu kes kat Tupar, orang tua dah umur 60 lebih, 70 dah, saya rasa lebih kurang lah, rasa tua lagi daripada pakcik ni. Mai ke saya masa saya habis ceramah macam ni lah, saya ceramah macam ni lah, bagi-bagi ceramah, habis ceramah dia mai. Dia kata tak boleh buat apa kau belah Tupar ni, dia kata apa semua. Saya kata awak pakcik ni bukan ada apa, kami ni tak ada but, kalau ada but insyaAllah sampai lah, tak ada masalah, kami nak buat tangkapan ke apa, awak pasal apa? Tak lah, mereka ni duk biang teruk sangat mereka ni. Mereka boleh sound pakcik pula. Mereka kata pakcik marah mereka pasal mereka masuk kebun pakcik duk kutik buah apa semua, boleh mereka sound macam ni lah. Pokok pakcik, tanah pakcik, tapi buah hak kami. Tu bukan orang kata apa Jason King dah no. Jason King pun dia tahu lagi minta ni no. Tu bukan Jason King dah no. Tahap Jason King tu dia boleh lagi dia minta ni. Tapi ni bukan tahap dia lah. Boleh sound macam tu. Pasal pakcik tu pun tak larat, pasal kena tiup lagi pun boleh ubah. Dia tak boleh ni, dia cari geng nak suruh pergi tabuh geng tu ke, pergi tangkap ke apa ke kan. Bayangkan sampai macam tu. Kelipok lah, kita belah kita ni, tanah kita, pokok kita, bila buah hak dia baik, okey, saya lalu dah sikit. Okey, kita kena ambil tahu lah sikit sebanyak, kita kena ambil tahu tentang perbelanjaan mereka lah. Okey, kat mana mereka belanja apa semua, sekurang-kurangnya kalau betul beli buku, tulis resit. Mana resit dia? Kalau betul, kalau kata beli ni apa semua, mana resit dia? Mau nak tengok. Sebab kita bagi sampai RM50. Kalau kita bagi RM5 pun jangan kata tak ni. Tak, tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa, RM3 harga dadah lah ni. Heroin dengan harga RM3. RM3. Ibu-ibu bapa-bapa bagi berapa ringgit? RM10. 10. Jijik hurit ibu RM5. Dia sanggup tak makan tau. RM3 dia beli datang tu dulu. Kalau cakoroi pun harga RM3 ke RM3.5. Tahu cakoroi? Ayat ketum. Ada salah seorang anak buah saya yang mana penagih ketum. Tak payah sampai pok dia pun tak boleh nak kata apa dah. Isap minum ketum. Umur baru 15, umur baru 17. Dia sampai dia tiap hari dia akan bawa 2 bungkus. Dia akan pergi sembunyi belakang sekolah. Waktu rehat dia akan keluar lari pergi minum 1 bungkus. Minum baru boleh jadi Popeye. Macam Popeye lah, makan spinach dulu baru boleh jadi kuat kan. Jadi Popeye makan spinach baru jadi kuat. Okey, masuk sekolah balik. Okey, bateri nak habis dah. Dekat hujung masa tu kelang kabut lari pergi kat pegang, minum balik cakoroi. Kena balik ketum. Kena okey, cergah balik. RM3 ibu-ibu no. Saya pernah masuk ke dalam pusat, ke dalam sekolah. Saya masuk, tak perlu saya beritahu sekolah mana. Budak-budak terkejut. Tokan dia terkejut, tahu heroin dalam longkang 1 straw. Budak pula bawa main kat saya. Budak pula bawa main kat saya. Cikgu ada orang saya jumpa ni. Kau jumpa kat mana? Kata dia bagi kat kaunselor dia. Saya tanya buku jumpaan, tak tahu. Ada budak tahu ni. Hang kenal pula tu. Tak nampak. Tengok dia lari dah. 1 tiup. Saya pula masukkan dalam poket.
Saya kata terima kasih atas hadiah apa semua. Saya masukkan dalam poket dan saya pun sembang-sembang dengan kaunselor dia. Saya kata terima kasih kaunselor kerana ni apa semua, sebab saya hari itu saya bagi ceramah je. Balik-balik saya pun balik rumah. Balik-balik ke rumah, baju tu saya buh dalam washing machine. Buh dalam washing machine. Masa tu saya duduk PJJ dengan perempuan saya. So buh dalam washing machine. Mak saya lah basuh baju saya. Basuh selalunya kalau dia ni, dia akan check dulu dalam beg. Dia check dulu dalam poket-poket selok money ke apa, kadang-kadang duit ke apa. Tiba-tiba hari tu dia jumpa paket of heroin. Jumpa tiup heroin. Seminggu kawan tak makan. Dia duk ingat saya hisap. Dia duk ingat saya yang hisap. Seminggu. Rupanya saya duk kata heran juga, mak aku ni dah jadi topong kata apa, ayam berak kapok je hari, tiap-tiap hari makan pun tak sedap dah. Rupanya kawan jumpa tu, kawan duk fikir kata saya ni duk menagih dadah. Walaupun saya kerja ADK, dia kata lama dah kau dah buat kerja ni. Seminggu. Lepas seminggu tu boleh tanya. Saya pun saya tak tahu, saya buat bodoh lah. Rupanya baru ni, oh ya ke? Oh, minta maaf saya jumpa ni budak sekolah. Oh, mak dah ingat hang dah hisap dah. Yang mama ni makan pun tak mau dah. Dia duk rasa dia takut anak mama ni menagih ke apa ke. Apa dia cakap macam tu kata. Baik, ini noh, saya bagi tahu melalu sikit noh. 5. Baik, nombor 6. Dengar luahan isi hati anak-anak anda. Tolonglah dengar. Zaman dulu pak saya ni cengeng. Pak saya ni nama Cikgu Ramli bin Seman. Siapa yang tak kenal kat sekolah pun cengeng, pendek je. Orang panggil Ramli pendek. Dia pendek daripada saya, tapi saya cukup takut dengan dia. Pasal tak ada luahan hati ni, memang tak ada sesi luahan. Kanak-kanak dulu ni tak ada sesi luahan hati ni. Tak ada, minta maaf lah. Tapi budak-budak lah kita kena. Mau tak mau kita kena. Hak ni mungkin kita jadikan satu kewajipan yang kecil. No, dengar mereka nak cerita apa. Kadang-kadang mereka nak cerita kat kita, tapi bila kita tak mau nak dengar, ni dia pendengar dia. Kalau hak perempuan apa TikTok apa Bigo, apa lagi tu, apa dia, Instagram, Instagram dan macam-macam lagi lah. Dan mulalah buaya darat ni nak cari predator macam ni lah. Dia nak cari mangsa-mangsa macam ni lah. So zaman-zaman sekarang ni pun nak cari orang-orang jenis macam ni lah, dia akan cari. Memang Satgi saya tunjuk macam mana Satgi ni. Episod kedua Satgi ni pun nak habis dah. Episod kedua pertama, okey, kita pergi orang lah no. Satgi kita pergi episod kedua ni dia menarik sikit. Baik, hak ni lah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa. Hak ni kita jaga. Sebenarnya hak ni yang meja, tapi saya letak yang belakang sekali. Ada yang mai kat saya, pak dia pakai bangle. Dah, saya tak kisah dengan pakai bangle tu apa semua. Ni yang sampai ke rantai apa semua, rantai apa silver. Rantai silver, pak pakai rantai silver. Sebab bila saya tengok anak tu, kalau anak urine sangkut, tahun ni saja ada berapa? 8 orang. Hidayah 8 orang. 8. 8 orang penagih dadah di kawasan Langkawi. Di kalangan pelajar, bukan 8 orang ni, 8 orang nampak kecil lah, tapi di kalangan pelajar 8 orang pelajar yang sangkut. Tapi bila panggil apa semua, bila panggil ni tengok dia, kita boleh bergambarkan macam mana bapak dia, macam mana main ni apa semua. So kita boleh tengok daripada situ, saya boleh bagi tahu lah, no? Sebab kita kena jagalah hak tu yang pertama lah. Sebab saya pun saya jaga anak saya seawal umur 5 tahun dah belajar dah. Alhamdulillah dah sekarang ni pun dah belajar dah cukup 5 waktu cukup. Cuma saya belum mengajar lagi sunat-sunat tu, belum belajar lagi. Lepas tu cara macam mana nak sembahyang, apa jamak apa semua, belum lagi mengajar lagi. So saya pun merangkak maknanya, saya pun bukan pandai tahu mana. Duk bagi ustaz, saya tak layak ustaz. Ada lagi ustaz daripada saya yang kat bawah ni. Saya duduk tinggi sangat, no?
Okey, baik. Yang ni yang kita patut ni, mana-mana pun tolonglah, saya minta tolonglah kepada ibu-ibu. Saya percaya yang ada kat depan saya ni semuanya orang yang anak dia tak ada masalah. Kalau ada pun mungkin sikit-sikit yang akan jadi macam tu. Tapi semua kebanyakan dia jaga semayang, jaga solat, jaga ni apa semua. Ni lah punca dia noh, ibu-ibu dan bapa-bapa. Winston Churchill pada mula-mula sekali kabinet pertama, Winston Churchill tahu siapa dia? Perdana Menteri Britain. Mula-mula sekali pada sidang parlimen yang pertama, dia beritahu apa? Pada tahun 18 berapa saya pun tak ingat dah. Saya dah baca. Saya ni suka baca cerita tentang alam Melayu. Saya suka dengar Ustaz Ibnu Rijal, Ustaz Oni Muhammad, Ustaz Dr. Rofa, Ustaz Dr. Muhammad Rofa. Saya suka dengar tentang ni, kita kaji tentang sejarah-sejarah kita. Baik, saya nak cerita sikit-sikit ibu-ibu dan bapa-bapa. Saya nak cerita kalau orang zaman-zaman dulu wali-wali Allah cukup ramai, daripada kalangan kita, daripada kalangan orang-orang Melayu sendiri. Wali-wali Allah, orang-orang yang ni pun semua kebanyakan sampaikan Alfonso di Bukit. Alfonso di Bukit masa nak tawan Melaka dulu pun, dia mai tengok Melaka ni rumah semua rumah batu, mana ada rumah kayu. Tak ada rumah kayu. Dan ada dah meriam katak, meriam kecil, meriam pawana, pawaka apa semua ada. Saya pun rentaka, ada nama rentaka pun ada. Itu menunjukkan bahawa kita ni orang Melayu ni orang yang canggih, lebih canggih daripada bangsa-bangsa lain. Tapi macam mana kejenuhan kita? Ni saya cerita jarah lah pula. Tapi sebelum jarah ni kita cerita lah tahun ni lah, kita cerita tentang jaga solat, jaga ni. Sebab kita rapatkan ukhuwah kita rapatkan kita punya ni, insya-Allah sikit sebanyak. Kalau nak ada impact pun mungkin sikit. Tu tak payahlah. Keimanan Allah Ta'ala tetap akan uji. Macam mana pun Allah tetap akan uji. Tapi sedikit sebanyak pun bila kita betulkan ukhuwah kita rapatkan saf kita, insya-Allah takkan ada apa arat rintangan yang boleh menghalang kita. Insya-Allah. Ni yang saya contoh. Saya percaya ibu-ibu kat depan saya ni bukan orang ni. Tapi kalau boleh saya minta untuk war-warkan diri. Nak buat baik bukan senang, tapi nak buat jahat cukup senang. Arwah bawa saya pernah cakap, nak boleh dapat RM1 susah nak dapat RM1. Tapi nak habiskan RM1 cukup senang. Memang betul. Saya pernah kerja kat Kelas Semen, gaji saya sejam RM1. Rambut ni sampai jadi keras, jadi rambut pang. Tu pun baru boleh sejam RM1. Beli shampoo saja sampai 3-4 paket. Dulu sampai paket dulu, 1 paket RM3, 4 paket RM2, RM2. Rugi tahun tu je. Kerja 4 jam, lambung balik lena sampai sehari. Mayang tak, apa pun tak. Itu yang katakan, buat baik memang susah, tapi nak buat jahat memang senang. Ni saya nak contohkan. So kalau boleh pegang 7 langkah ni. Tak boleh 7, 6 pun jadi dah. Jana dekat slide Jana. So sekian saja daripada saya untuk orang kata apa, sesi rakaat pertama. Saya pun guna Ustaz Ibnu Rijal ni, rakaat pertama. Boleh kot lagi, tak kram lagi kaki boleh lagi tak kram lagi okey, sikit-sikit lagi, bukan ada apa, sikit-sikit lagi. Tapi sebelum saya ni, saya nak buka pada sidang kepada ibu bapa yang mana nak tanya saya satu soalan ataupun 2 soalan. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Ada apa-apa soalan ibu-ibu dan bapa-bapa? Ya ibu. Ya. Maksudnya dia masuk pusat, keluar, lepas tu jadi gaji, masuk lagi, lepas tu dia keluar, jumpa kawan-kawan, jadi balik, masuk balik. So apa solusi yang sesuai dengan keadaan? Okey, baik. Ini pandangan personal lah, pandangan personal saya lah ibu, puan apa? Puan Suhaila. Okey, ini pandangan personal saya 10 tahun. Tapi jangan ni lah, ini bukan pendapat daripada ADK lah, tapi pendapat personal saya. Selama 10 tahun saya bekerja di 14 tahun saya bekerja di pusat di dalam ADK. 10 tahun saya bekerja dalam pusat pemulihan. Saya tak nampak jalan. Saya bagi tahu awal-awal saya tak nampak jalan. Okey,
Tapi ada cara. Sebenarnya Islam dah ajak kita ada cara, tapi cuma kita je tak nampak. Kita butakan mata. Tahu cara dia macam mana? Okey, baik. Saya tengok ni 10 tahun ni saya mengkaji. Bila saya bagi budak ni, saya nampak macam confident. Tahun pertama saya nampak macam confident. Ada 2 orang 3 orang yang budak-budak saya ni yang kata ada, memang ada kepulihan. Bawa dia keluar. Dah keluar apa semua, saya biar setahun. Saya pergi melawat jatuh, kecewa. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga memang saya kecewa. Tahun kelima dan tahun ke-6, tahun ke-7 apa semua, saya nampak ada nampak dia punya, orang kata apa, putik-putik untuk mereka keluar daripada penagihan. Tahu tuan-tuan, ibu-ibu macam mana? Baik, saya terangkan hari itu, saya terangkan. Kalau kambing masuk dalam kandang kambing, dia mengembek tak? Mengembek. Tapi kalau kambing dia masukkan dalam kandang harimau, memang confirm 3 tulang. Tapi masukkan kambing dalam kandang lembu, dia mengembek. Tapi dia mengembek lain, cara dia mengembek lain, dan jarang-jarang sekali. Pasal apa? Sebab aku di kawanan yang bukan kawan-kawan aku. Maksud kata ibu-ibu dan bapa-bapa, kalau kata masuk pusat, bila masuk pusat memang dia keluar seperti mana kain yang bersih. Sebab kami terima kain yang kotor, buruk. Masukkan dalam washing machine, kami buh soflan, kami buh orang kata apa, sabun basuh. Hak yang terbaik punya sabun basuh A punya. Bayangkanlah beras sampai 400 kilo. Terbaiklah tu kan. Bagi hak yang terbaik, sabun bubuh hak ni berkilo-kilo sabun, basuh. Tak keluar juga, basuh lagi, basuh, baru jadi bersih. Bila bersih, kami akan serahkan semula kepada ibu bapa dia sendiri. Okey? Di sinilah belajar dia. Rasulullah sendiri pun dia berhijrah, ibu-ibu dan bapa-bapa. Masa di Mekah, berapa ramai pengikut dia? Masa dia buat di Mekah, berapa ramai? Sayyidina Ali salah seorang, betul tak? Isteri dia Khadijah masa dia berdakwah di sana. Lepas tu Bilal bin Rabah, dan adalah lagi 2-3 sahabat yang ni. Tapi dia lari daripada Mekah pasal apa? Kafir musyrikin duk hambat dia lari daripada Mekah, dia pergi ke Madinah. Masa dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan lepas tu daripada Madinah dia balik mai sini. Pasal apa? Orang kafir musyrikin buka jalan laluan, tak mau perang. Pasal apa? Pasal dia bawa balik pengikut yang ramai daripada Madinah nak balik ke Mekah ni. Orang tak berani nak perang dengan dia, buka laluan. Di situ puasanya hijrah. Dan saya amat mengesyorkan kepada ibu-ibu untuk apabila dia keluar daripada pusat, tolong jangan bagi balik masuk dalam kandang dia. Keluarkan dia. Bukanlah kata maksud kata kalau dia ni kena tangkap kat Kuala Toyang, balik-balik nanti hampir duduk tengah ewa. Jangan balik main dah. Tapi waktu persekitaran masyarakat kita yang sinonim dengan kaedah menghitung, bukannya sama-sama membantu. Yang saya rasa Itu salah satu ibu, salah satu bukan pasal apa saya kata begitu. Sebab dulu ni stigma dia pasal masa dia menagih tu, kadang-kadang dia curi seluar Levi's kawan tu apa semua, dia ni apa semua. Bila dah ni orang im, saya sendiri pun im, ponakan saya dalam rumah saya, kawasan rumah saya ni, cakap terus terang termasuk adik-beradik saya sendiri pun ada yang menagih ponakan saya. Bayangkan ibu-ibu, bapa-bapa, saya beli gerek apa? Dulu gerek apa tu? Pixie. Gerek Pixie. Kita ni kaki dengan kerajaan bukan banyak malam, tunggulah banyak, tapi nak beli 400 500 tu pun simpan sebulan 2 juga, sebulan 2 3 bulan juga gaji, betul tak? Simpan nak beli. Duit lebihan tu simpan beli gerek Pixie. Sebelum beli gerek Pixie tu gerek dia ada gerek dah. Lepas tu tinggal 12 sekolah hilang. Saya kata lah ni hang bawa balik main rumah ayah, tinggal kat rumah ayah. Tak hilang kot, pasal ayah pegawai tidak dah dalam kampung, dia pun tak berani kot. Duit esok hilang. Ibu-ibu tahu saya maki berapa lama? Seminggu saya maki 500 kot, hilang.
Tu mulalah saya tuduh ponakan saya apa semua. Tapi masa tu kita pun tak apa nak betul sangat. Kita pun dalam keadaan marah kan. Tapi sekarang ni tak marah dah lah. Tapi dalam keadaan macam tu memanglah dia ada stigma dia. Yang mana kita ni bila nampak ponakan saya balik ni, jagalah Clark Levi jagalah kasut jagalah ni apa semua, stigma. Okey, sebab tu saya kata, sebab ada sampel yang mana anak buah saya yang daripada dua ustaz hardcore lah. Saya contoh ni hardcore. Ini seorang ni 4 kali pergi penjara, 3 kali masuk pusat. Penjara 4 kali, 3 kali masuk pusat. Duk kat Lostang. Tapi duk kat Lostang, lah kali ketiga dia masuk pusat, kali 3 dia masuk pusat, dia keluar dia tak balik dah Lostang. Dia duk kat Perlis, duk kat Petronas 3 balik. Kalau pergi kat Perlis tu tanya Petronas 3 balik, dia pun boleh tunjuk tahu mana. Pergi Petronas, duk kat Petronas 3 balik sampai law. Last saya jumpa dia 2 tahun yang lepas. Dia tanya saya, cik tak ada ke janda-janda yang nak kenal? Dia tak isap lah. Dia keluar daripada pusat 2014 dia keluar. 2018 lah saya jumpa dia. Lepas tu saya kata lah, saya nak dijanda macam mana. Saya pun duduk Langkawi dah. Kalau janda kat Langkawi ada lah. Tapi masa sebelum tu saya jumpa dengan dia 2015 saya jumpa dengan dia. Saya tanya, awak hantar balik pergi Lostang, pasal apa hantar balik? Sedangkan handuk Lostang saya kenal dia, sebab memang saya tahu ibu bapa dia apa semua saya kenal. Saya tanya pasal apa yang tak balik dua Lostang. Cik, kalau saya balik dua Lostang, saya langkah aja masuk daerah Lostang tu, confirm saya akan jatuh balik. Dia kata betul. Dia kata confirm. Habis tu handuk kat Perlis tak diingat. So kurang-kurangnya saya duduk kat Perlis, walaupun saya duduk dalam keadaan sini, saya duduk dalam keadaan situasi yang mana saya tak kenal siapa, saya boleh duduk dengan aman. Saya boleh hidup dengan aman. Lepas tu saya tanya dia, sebab saya tahu mak pak dia ni duk ada lagi. Saya tanya, mak dengan pak hang macam mana? Mak dengan pak saya dapat gaji, setiap bulan saya dapat gaji, saya bagi duit kat mak pak saya, suruh mak pak saya mai jumpa saya. Saya takkan balik di sana. 2018 salah saya jumpa dia pakai kancing kotak. Dia tanya saya, cik tak ada ke janda-janda nak boleh kira kat saya? Saya kata tak ada lah, saya duduk kat Langkawi dah, bukan duduk Perlis lagi dah. Saya kata, jadilah. Maksud kata dia dah hardcore tu. Bayangkan hardcore 4 kali penjara, 3 kali pusat, hardcore. Tapi dia pindah, dia berhijrah daripada Lostang, dia berhijrah pergi Perlis. Jauh dah pergi Perlis dengan ni Lostang? Tak jauh, kagak pergi ni lebih kurang 45 minit je. Tapi etikat dia nak keluar, nak berhijrah keluar daripada tempat dia tu yang duduk tu, terus keluar, memang tak isap belok. 2018 lah saya jumpa. Ni insyaAllah tahun ni, insyaAllah saya akan balik pula ni lepas PKP ni. Sebab mak saya duduk belah sana, restoran Pokok Sawah. Mak saya duduk masak restoran Pokok Sawah tu, dia jadi ketua chef kat sana. So insyaAllah saya akan balik melawat belah sana lah. Ya Pakcik. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya duduk renung je lah. Dia orang tua Ya. kita bincang bab gandah dan macam-macam kita. Tak ada kebeda nak hapus kata. Ada. Tapi cara dia salah lah sikit. Tak apa ada. Okey, kalau nak hapuskan memang tak boleh nak hapuskan sebenarnya. Saya beritahu kalau sekarang ni pun dah terkawal hashtag dah terkawal 2025 hashtag terkawal. Pasal apa? Sebab selagi ada demand kita macam ni, kita belajar ekonomi balik lah. Kita belajar ekonomi. Selagi ada permintaan, selagi itu ada pengeluaran. Dia takkan ada ni benda tu dia akan ni. Janganlah duk tuduh polis ke apa ke ni apa semua. Saya mangli dah dengar benda-benda tu. Ibu-ibu dan bapa-bapa ke depan saya ni, saya cakap lah, rambut sama hitam. Walaupun dalam jabatan polis, walaupun kami pun dalam ADK pun rambut sama hitam. Ada yang perangai tak sama, mungkin ada yang ketamakan duit, ada yang ni. Tapi Alhamdulillah, setakat daripada saya mula bekerja sampai sekarang ni, tak pernah lagi lah ada. Tapi mungkin saya dah dengar di tempat-tempat lain tu ada yang saya dengar. Tapi macam polis pun ada juga yang ni apa semua. Tapi saya tak nafikan, benda tu memang ada. Daripada kita menjalankan amanah ni, ada juga di antara kita apabila kita terserong daripada agama. Sebab tu bila kita terserong daripada agama, terseronglah kita punya niat dan orang kata apa, amanah kita kepada rakyat. Saya tak nampak apa-apa. Saya nampak pada apa ada negara dia pun tak ada. Macam mana di negara lain? Banyak negara yang tadi tak ada tu. Yang tak ada lah ni Iceland. Ada lah negara kita nak ada kita tak. Tapi ada yang terauto masuk asal
Memang cukup berat. Betul. Okey, baik. Apa yang Pak Cik beritahu tu memang betul. Okey, ada yang boleh dikawal, tapi saya belum nampak lagi di Malaysia. Tapi insya-Allah kita cuba sedaya upaya itulah, kita cuba dengan tawakal, berusaha dan tawakal, no. Dan soalan ibu saya jawab dah nak. Ibu Salina nama. Suhaila, Ibu Suhaila saya jawab dah. Soalan Pak Cik pun saya jawab dah, no. Sebelum saya masuk ni, no. Cara nak bagi hilang lagi dah senang je, peluru RM2 je. Pang tembak buang lah. Satgi ibu-ibu lah marah pula, tembak nak lepa kan. Cara macam tu, macam Filipin buat cara macam tu boleh ni kan. Suspek tokan, pang tembak buang pada ni, orang tradition to kill. Tapi saya tak boleh lah buat ni, jangan buat ni kan. Sebab kita ada undang-undang kita. Yang saya nampak bukan itu, bukan dibunuh. Kim dibunuh. Dia boleh masuk tak ada. Tak ada tak pun lah. Tak ada ibu nak kira lah. Masalah dia ada sanksi orang yang untuk menjadi. Ini masalah dia. Betul. Bukan kerja ada. Dia masuk dia ada. Yang sama tadi Kim. Tak ada bergantung dengan wadah. Wadah bukan bergantung lah. Atas tadi. Saya kata dia kadang-kadang dulu 3 bulan lepas. Saya kata kalau saya belum teri, dah lama dah. Kita bergerak penuh. Kita masuk datuk. Nak ketik tu. Nak perlu KL tu. Ya. Ada ya. Tak lagi tak. Jadi masalah dia, kalau saya belum teri hati lama dah. Dia bergerak dah. Tak dia teri. Contoh. Mana bukan payah sangat. Payah sangat bagi saya. Bagi saya nampak belakang orang tua ni. Saya 80 dah tak dekat dah. Hati muda lagi. Ya. Hati kita mah. Baik. Hati muda baguslah. Baik. Saya sama dengan Mi Musliman. Makcik dah kat sini? Ya, saya orang sini. Dah makcik main kali ke? Diam tak ada main. Tak apalah. Tak apa, kita sembang masih lah no. Dua-dua muda. Hak muda pun muda, atuk pun main. Okey baik. Okey baik. Boleh saya sambung lah Ajinah. Okey baik. Baik, okey, insyaAllah ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati hari ini. Baik, kita akan masuk rakaat kedua lah. Tu dia panjang sungguh. Rakaat kedua ni kena secepat mungkin. Baik, rakaat kedua jenis-jenis ada di antara ibu-ibu kita yang mana tak kenal. Saya nak cerita lah. Ni saya nak cerita. Ada yang terbaru sampai boleh menakutkan ibu-ibu lagi ni. Yang boleh menakut, yang sampai terkejut. Bapak-bapak pun ada. No? Saya nak tunjuk kat ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini jenis-jenis dia, no? Aisyah. Okey, apa itu dadah? Okey, ni saya nak cerita, no? Okey, dadah ni kira bahan kimia lah, no? Bahan kimia. Ibu-ibu nampak lah apa barang-barang yang dah datang tu? Nampak lah? Tu apa dia? Ni jom itu salah satu lah. Ni tahu apa dia ni? Ibu? Bukan gula. Confirm ais. Hampa laju lagi. Hampa lagi laju dari ibu. Okey, ni apa ibu? Ganja. Ganja. Alhamdulillah. Ni? Apa dia ni? Ibu-ibu awak? Apa dia? Ada pamat boleh nampak kot. Ke kena pakai teropong baru nampak? Ni lah tepung buat cucuk. Ni lah tepung buat cucuk. No? Saya nak kata apa nasi. Okey, ni heroin. Tapi heroin ni kira pure base. Lagi kita tunjuk yang hak Langkawi punya. Hak Langkawi punya. Okey, ni pure base. Tapi kita tunjuk Langkawi next. Okey, hak ni kita cerita pasal apa? Hak ni tak mana-mana pun ada ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Pilah kenduri mana pun, tak penanggah tu mesti ada payuk. Ada payuk tu tam tempat orang duk basuh pinggan ke apa tu, ada terpayuk satu duk tepi tu. Kita dah heran payuk apa tu. Sagi-sagi seorang-seorang dia main, dia usah kiri kanan, line clear, dia buh sikit. Dia buh dalam cawan kolej merah tu, dia buh. Ada sekali saya pernah pergi basuh pinggan apa semua, basuh pinggan. Depa saja nak main test saya kot. Main kita basuh, kita pun kali sesama nak sembang apa semua, dia main letak tepi, main slow letak tepi. Cawan tu, cawan merah tu, kenduri tu, cawan kenduri. Bagi-bagi tu
Apa dia ni? Kita tanya, saja-saja melawak lah kita tanya. Alah, minum lah. Apa tak minum? Takkan tak minum. ADK, ahli daun ketum. Oh, mereka pandai lagi. ADK, ahli daun ketum. Oh, jam kita. Kita kenal lah sikit. Dia bagi ini daun ketum lah. Daun ketum ada urat merah, ada urat putih. Ada setengah kata urat merah tu lagi kau, ada setengah kata urat putih tu lagi kau. Saya tak tahu yang mana satu yang betul. No? Dan ni ibu-ibu dan bapa-bapa, no? Sebenarnya bukan zaman kita lah ni yang duk bunyi viral tak viral ni, zaman duk TikTok apa semua ni. Dah ibu-ibu. Sebenarnya zaman ni zaman Tok Nadok dulu dah ada betul Pak Cik? Zaman Tok Nadok dulu pun dah ada. Zaman masa zaman Tok Wan kita apa semua dulu dah ada. Tapi orang tua-tua dulu menggunakan untuk kekuatan. Ini saya baca daripada saya bertemu ramah dengan orang tua-tua sebab kami nak buat geran masa zaman tu. Masa zaman tu saya nak buat geran tentang ketum, penyelidikan tentang ketum. So orang tua-tua dulu mereka makan sirih. Bila makan sirih mereka bawa lah daun tu, mereka ni elok-elok, buah kapur, buah gambiar, buah ni apa semua. Ini buah tu, dan buah dalam mulut dengan pinang-pinang, kunyah makan, dia telan. Sebab tu dia pun buat kerja munggak hutan. Tahu noh munggak hutan? Ada yang tak tahu, ada ke sini? Tak ada noh, semua orang kita noh. Munggak hutan. Sebab itulah munggak hutan kalau kena, dia kena 4 piok, 5 piok, 6 piok ke, dia kena 6 piok tercergah lebih ke, dia buat kerja sampai tengah malam kan, duk munggak hutan lagi. Orang kata tu belah tu raya. Kesian, padahal kawan tu makan terlebih, overdose ubat kata apa daun ketum. Belah tu raya sampai tengah malam tu duk munggak hutan lagi. Konon-konon pergi jumpa rumah dia pun duk ada, kat hutan pun duk ada. Kan? Okey, baik. Untuk orang perempuan pula, dia rebus 3 lai dia rebus. Untuk apa? Orang dulu mana ada hospital. Kalau ada hospital pun, ibu-ibu dulu memang percaya pada Tok Bidan. Lepas beranak apa semua, dah habis beranak. Orang dulu bukan beranak seorang, 2, 3 orang macam tu. Adik berapa orang adik-beradik? Abang Merah seorang tu ya. Adik sebelah 6. Orang dulu 10, 11, 12. Dia dulu mana ada TV. Satulah TV dia. Tengah malam 10 orang, 11 orang. Bila 11 orang apa semua, kadang-kadang suami pergi ke laut, ataupun suami duk buat pedang ke apa ke. Ibu kat sini malam baru beranak ke kemarin dulu baru beranak. Kekuatan tu tak ada. Urat tu dah putih berapa banyak dah. So kekuatan dia mana-mana, air rebusan daun ketum ni lah. Diminum satu waktu segelas waktu pagi, petang segelas. Betul ke? Betul je lah. Saya tak menipu tau. Saya kaji ibu-ibu dan bapa-bapa sebelum saya cerita bab ketum ni. Saya kaji dulu. Baik, itulah sebab orang dulu. Tapi orang dia buat macam mana ibu-ibu dan bapa-bapa? Bukan dia rebus 3 lai, dia sekali dia rebus 30 lai. Dia rebus dah lah 30 lai, dia rincik macam sayur pula. Dia rincik macam sayur, dia buh dalam payuk. Lepas tu dia masak. Rebus sampai jadi ayat tebu. Bahasa kod dia ayat tebu. Dia panggil. Tak lagi saya tunjuk bahasa dia. Baik. Kena hak ni. Okey, ibu-ibu bapa-bapa saya nak bagi tahu, kalau kena macam tu memang bahaya. Sebenarnya dia sebab ada campur lain dulu tu. Ya. Ya. Betul. Dia campur dengan ubat batuk apa semua. Cakoroy. Saya pernah kena ubat batuk tu bukan pasal apa. Saya tangkap kat penarok, kat pok ketum. Tangkap dapat ubat batuk 3 botol kalau tak silap saya. Saya ambil sebotol pasal masa tu kebetulan saya batuk, saya pun minum. Saya minum pagi ni, saya sedap pula senja. Mayang lohok tak semayang, asar tak semayang, sedap pula senja. Padahal aku minum bukan banyak mana pun, 1 kek tu je. Sedap senja. Bayangkan dia punya kuat tak kuat, power tak power ubat batuk dia. Bukan ubat batuk yang kita boleh dapat kat klinik dah. Ni ubat batuk pure, orang kita kata pure. Baik ibu-ibu, bapa-bapa, okey, ini saya cerita pasal ketum lah tau. Ketum ni apa semua. Baik, kalau kata saya rebus biar kat situ, jangan ambil.
Kalau rebus selai-selai buh tu tak apa. Ni hak rencik ni, saya contoh hak rencik ni. Rebus biar. Duduk dalam periuk tu biar, jangan ambil. 3 hari 3 malam. Jangan sentuh apa semua. Biar tutup, seal. Ibu-ibu apa-apa bila buka balik dalam periuk tu, buka balik, yang ayak rebus tu dia jadi keruh tu, dia jadi macam ayak tebu tu color, dia akan berhimpun duduk tengah-tengah jadi macam bentuk bola. Lepas tu ayak kat tepi ni jadi jernih serupa ayak teh. Warna ayak teh, jernih. Apa maksud dia? Ya, getah. Getah tu lah menyebabkan penyakit sembelit dan macam-macam lagi duduk dalam perut kita tu. Baik, tak mau contoh panjang. Contoh hal lain pula. Baik, hal ni stimulan, amphetamine, methamphetamine, ecstasy. Sekarang ni banyak dah masuk kelab. Apa Langkawi ni pendatang dah kelab kan? Kelab malam Langkawi kan? Patah jenang lah senang. Patah jenang. Senang contoh. Saya minta maaf lah, saya bukan orang ni. Kita bukan ahli. Kalau kita ahli, kita boleh dah cerita. Patah tengah. Patah tengah. Okey, baik. Pergi kat ni lah, pergi kat Patah Tengah tu lah. Ada kelab-kelab dia apa semua tu. 2-3 orang dah tahun ni. Tahun 2019, 2020 memang ada 2-3 orang dah. Yang mana kami tangkap remaja ambil ubat pop. Ubat pop ni dia lah. No, ibu-ibu. Ecstasy pop dapat dalam pusat-pusat hiburan, harga dia RM15 ke RM30. Pop dia panggil ubat pop ataupun pig goyang. Jangan lupa belajar. Tak pergi sekolah mana? Cantik. Sekali saya pergi lah. Esok lusa saya pergi. Jangan lupa belajar lebih-lebih. Ni cukup untuk ambil sebagai pengetahuan. Baik, halusinasi yang kronik lah. Kalau kata ni apa semua, okey, maths apa semua, memang betul. No, ni ais memang. Kalau kata ni, saya duduk dalam pusat. Masa saya duduk dalam pusat, selalunya kebanyakan dia kalau 5 tahun ke atas dia menagih heroin, dia menagih ais, memang confirm. Kalau kata ada adik-beradik dia yang variasi dia ada gila, dia akan tetap akan jadi gila juga. 5 tahun memang confirm. Tapi kalau tak ada variasi gila, berkemungkinan dia akan panjangkan, extendkan. Sekarang sampai saya pernah jumpa yang mana yang cucuk ais tu dicucuk masuk dalam badan. Last kali dia kena stroke. Tangan kaki dia jadi kecil sebelah. Padahal dia adalah poundman yang berjaya di sebelah-sebelah sana. Saya tak perlulah sebut kat mana, no? Masuk dalam pusat. Tapi lama dah saya tak jumpa dia. Kuih kering balik, betul dia hisap balik apa semua. Dah jadi ni, teruk balik lah, no? Baik, ibu-ibu, bapa-bapa tengok lah. Ni kenal sama dia? Kenal? Adik-adik kenal? Tak kenal? Hak yang 2014 kenal? Cerita apa? Spiderman. Ini pelakon dia pada 2011. No, ni muka pelakon dia pada 2011. Muka punya lah handsome. Kalau 2011 ni, kalau saya lah perempuan, kalau ajak saya nikah, saya mau nikah. Handsome pun kalau saya bujang lah kan. Kalau saya bujang 2011 ni memang mau muka handsome 2011. Masa ni masa mula-mula dia menagih. 2011 berubah ke 2013, apa perbezaan dia? 2013 apa perbezaan dia? Pertama boleh nampak tak? Gigi. Jangan tengok gigi saya ni patah semula jadi no. Jangan kata ni Cik Azimin pun nagih ni. Tengok gigi pun tak ada. Bukan, saya ni pasal patah, saya ni ganas, no. Saya ni pasal saya memang jenis bawa motor. Saya suka bawa motor, suka bawa motor besar. Baik, okey, dari 2013 sampai ke 2014, nampak tak? Lain daripada gigi, kat mana lagi yang nampak? Mata dia akan nampak. Ni penagih ais lah, perubahan penagih ais. Kalau nak tahu penagih ais, lagi saya contoh satu-satu lah. Ni pasal kita masuk bab ais dah. Mata dia, orang yang menagih ais yang lama, mata dia akan mula tenggelam masuk dalam. Okey. Yang kedua kita boleh nampak adalah pipi dia. Nampak tak? Pipi dia akan mula jadi cengkung. Tulang pipi dia akan mula naik. Dia akan hilang selera makan.
Dan penagih-penagih ais, kalau kita nak tahu stigma dia yang mula-mula sekali dia akan ni adalah dia akan jadi Batman. Time subuh kita baru nak bangkit sembahyang, time tu lah dia nak lena. Awas. Ini tips pertama nak kenal mereka. Tips pertama. Okey. Orang penagih ais ni kebiasaan dia akan mula, dia akan buat suara. Dia akan ada ketap gigi, lagakan gigi, lagu kokrek. Mana kata ais tu nak habis dalam badan dia. Saya contoh di A sampai Z saya contoh macam mana nak kenal mereka Dan pasal apa kita panggil dia ais? Pasal bila kita hangat, kita ni tak sanggup berpeluh, dia duduk pakai sweater ni. Pasal tu kita panggil dia ais. Dia sejuk. Bila dia steam, dia akan rasa sejuk. Penagih heroin pula lain. Saya contoh penagih heroin, saya tak masuk lagi kan. Ni penagih ni. Okey, saya beritahu yang pertama sekali, yang pertama dia akan jadi Batman. Kita bangkit subuh, dia baru nak tidur. Nak bangkit pula pukul 11 pukul 12 lagi tu antara salah satu. Lepas tu saya cerita tentang dia punya, orang kata apa, wajah dia, penukaran wajah, transform. Kalau muka macam ni kalau kata ni bukan standard saya pun saya tak mahu nak nikah kalau saya perempuan lah. Kalau tanya tok saya pun, walaupun tok saya bujang, siap-siap tok saya pun tolak reject. Tak mahu. Tok-tok ni tengok dah jadi macam ni sihir yang naik, orang apa naik penyapu tu. Sombong tu je muka. Betul? Ini antara salah satu transformation. Padahal tahun 2011 ke 2014 ya. Bukan lama-lama, 2011, 2012, 2013, 2014. 4 tahun je ambil masa. Dia ubah daripada wajah yang handsome ni sampai jadi macam ni. 4 tahun je. Ini antara efek-efek dia lah. Selain daripada efek tu, dia akan menyebabkan delusion. Delusion ataupun halusinasi yang teruk. Sebab saya ada yang mana saya dulu sebelum saya bekerja-kerjaan, saya bekerja di Andaman. Saya adalah salah seorang staf di Andaman. Tahun 99 masa baru keluar UiTM dulu. Okey. Tu rasa macam kenal. Tak apa. Baik, tahun 99 ada steward kat situ yang sekarang ni masa 2 tahun lepas ke 3 tahun, 2 tahun lepas dia dah jadi supervisor steward. Tapi tak payah, disebabkan oleh dia menagih dadah jenis metafetamin, dah teruk lah, ataupun menagih jenis ais. Gaji supervisor kat Andaman mahal 2 tahun lepas. Supervisor berapa gaji? 2,000, 3,000 kot lah. 3 lebih lah. 3,000 lebih. Sangkut urin, tapi majikan tak mau nak buang. Pasal apa? Dia kerja daripada 1999 sampai tahun 2018 lah. Lama, berbelah-belah tahun dah lama. Tak mau nak buang, nak bagi dia ni. Tapi sampai teruk. Dia bukan sampai apa. Kadang dia selalu missing in action. Dan kadang-kadang dia kata duduk dalam urat ni rasa macam ada ulat apa duduk dalam urat ni. Kadang-kadang orang duduk tengok dia tak boleh orang tengok dia. Kalau tengok dia, dia kata orang tu nak buat dia lah apalah. Orang tu ada delusion. Tu beberapa belas tahun dia tak ada ni pun semua. Dia dah mula transition lah tu. Okey, baik. Ini dia ibu-ibu dilangkawi. Ini ais dilangkawi. Itulah bentuk dia. Dia duduk dalam straw. Memang saya ambil pun dalam straw panjang ni. Ibu-ibu tahu berapa ringgit ni sat ni? Tak ada 20, 100 setengah. Ais mahal 100 setengah. Ni yang saya ambil ni 100 setengah. Bukan saya ambil, maksud saya ambil tangkap gambar. 100 setengah tu. Itu nampak lah, dia punya habla tu nampak dia serpihan tak sama. Tak sama antara satu serpihan. Ini heroin kat Langkawi. So selalunya dia akan masukkan dalam tube Luxina, tapi ini saya jumpa dalam bentuk straw aja. Tak ada plastik Luxina. Tapi selalunya dia akan buat dalam plastik Luxina. Dia akan tulis 30, 50, 150. Sikit je. Saya ingat 30 ada apa banyak ni. Tu banyak ni. Banyak daripada depan sampai ke belakang saya garis tang ni 30. 50 mungkin kalau banyak ni. Ni 150 seluruhan.
Banyak kot duit nak hisap petang ni. Ni dia dapur dia. Ibu-ibu nampak lah. Ni apa dia? Botol minyak wangi brut. Ni apa dia? Ni botol minyak wangi perempuan tu, hard spray jenis Avon tu. Ni apa dia? Botol ubat cacing. Everything, benda-benda ni semua dia boleh buat. Termasuklah botol itu minyak, minyak atar yang kita pakai nak pergi mai semayang apa semua. Termasuk. Semua benda dia boleh buat untuk buat bagi jalan dapur dia. Baik, ini pula saya contoh pasal opiat ataupun heroin. Baik, ni heroin lah. Okey, yang kita tengok ni semua ni adalah pure heroin, pure base. Ni ubat batuk ibu-ibu. Kalau jumpa warna hitam macam ni, pure warna hitam macam ni, dia kalau katakan klinik ataupun apa jadi, dia akan bagi warna merah ataupun hitam nak merah. Tapi kalau betul-betul dia punya pure, memang warna hitam. Hak ni kalau minum memang sangkut. Okey, di Langkawi ni dia. Bentuk dia ni sebenarnya color dia ni tak nampak sebab kita pakai flash, DSLR ada flash. So kalau kata yang pakai yang biasa punya ni, dia color dia macam ni. Bentuk dia macam tu ibu-ibu. Kenalilah dadah anda. Tajuk pula ni English 101. Ni dia. Bentuk macam ni lah. Kalau dadah yang bukan mampat, yang belum dijadikan serbuk, kalau macam banyak-banyak. Saya pernah dapat satu pack besar ni 300 gram 300 gram 15 gram gantung. 300 gram, bayangkan, bukan dekat gantung 10 kali gantung. Lepas tu dah habis gantung, cincang pula pergi apa ni 300 gram. Pasal apa? Tokan tinggal. Harga dia 1 gram 1 G. Dia bagi 1 G lah. 1 G tu 1 gram. 1 gram RM38. 1 gram tu ada apa? 1 gram ya 300 gram tak 10,000. Ni dia. Ni lah bentuk dia. Dia macam bedak sejuk pun ada. Nak bentuk macam bedak sejuk pun ada. Ni bentuk dia. Ni memang original. Ni saya cerita lah. Kena hari ni dia cerita A sampai Z. Dia cerita apa-apa semua masuk. Ini di Langkawi. Kena hani ni ada kot besar-besar. Ada kot besar-besar. Ibu jari macam tu lah kot. Harga dia lebih kurang dalam 50 ke 60 ringgit lah. Sesat ibu jari ni. Boleh takat 3 batang, 3 kali cai. Maksud kata 3 batang rokok. 50 ringgit. Kena hani isap dengan cara pakai batang ni. Silat-silat dia duduk dalam jamban dia. Tak keluar pergi mana tu. Dia krem dalam jamban. Ada gitar sebiji. Siap dia buat recording album lagi. Ni dia kali. Tengok yang kita jenis datang ni. Baik, hari ni jenis-jenis dadah baru. Okey, baik, saya ambil lah jenis dadah-dadah ni. Baik, saya pakai contoh jenis dadah baru. Baik, dadah-dadah baru hari ni adalah psychedelic. Semua dadah sekarang ni adalah dadah jenis sintetik ataupun dadah yang kita boleh bagi tahu kata dadah jenis tiruan ibu-ibu dan bapa-bapa. Tiruan semua. Apabila tiruan yang mana yang bukan datang daripada pokok, inilah semua dia. Saya contoh baik, apakah yang dikatakan flakar? Ni boleh baca tu ayah-ayah ada yang tak nampak? Saya terangkan sikit-sikit So kenapa yang berbahaya boleh meningkatkan flakar Ini antara salah satu yang mana yang ni memang berbahaya. Ibu-ibu dan bapa-bapa memang ada dah berdekatan dengan kita. Sekarang Indonesia pun dah ada dah sebenarnya. Okey, ibu-ibu, baik. Flakar dia ada sampai satu tahap yang mana dia boleh meningkatkan suhu badan sampai 104 darjah degree. Ibu-ibu bapa-bapa 40 darjah Celsius pun otak kita demam dekat 39.7, 8.9. Hak tu paling tinggi. Bila sampai 40 dan lebih daripada 40, otak kita akan cayak.
Ini bayangkan 104 darjah. Boleh menyebabkan kecairan otak dan mati. Last sekali. Dia cara dah ni hisap by vaping. Vape pun boleh noh. Ibu-ibu tu saya beritahu noh. Vape boleh, inject boleh, makan boleh, snort ni macam ni. Tu snort. Dia pakai duit RM1 tu dia dia tarik. Tu snort. Lah ni vaping pun boleh. Ada satu kes yang mana saya tangkap di sebelah di belah pelajar ni adalah pelajar kolej. Tak perlu saya sebut kolej kat mana kan. Pelajar kolej yang mana dia habaq kata dia hisap vape saja. Hisap vape sangkut metafetamin ataupun ais. Hati-hati ibu-ibu noh. Tolong adik-adik jangan duk belajar vape apa semua nah. Tolong. Sebab ada campuran dadah dia dalam tu. Okey, baik, ini saya contoh flakar lah. Okey, ini dia punya ni. Boleh ya jangan tolong tak? Saya tunjuk yang lagi lebih dangerous lagi, yang dikenali sebagai gorilla tobacco. Tahu tak? Tak tahu. Ini paling dekat Duk Siam ya. Tak lama mana dah. Kalau kata jadi memang akan masuk ke dalam Indonesia. Boleh buka tak? Tak boleh pula. Enter. Boleh. Nak tunjuk footage, tak boleh nak tunjuk. Tak. Sebab dia dalam footage. Dia sebenarnya ada dalam footage kan? Saya akan tunjuk kepada ibu-ibu. Boleh? Okey, baik. Sebelum tu masa kita masa dalam keadaan ni, sementara technician nak buat, ada soalan apa-apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada soalan? Boleh? Tekan enter. Okey. Baik. Tak dengar suara lah. Kalau dengar tu boleh ni lah. Okey, ni nampak lah. Kepala Badan Nasional Komjen Budi Uziman sebut kelakar sudah masuk di Indonesia. Buas menunjukkan hal tersebut sudah diuji di lab mereka, lab narkotik. Okey. Ini kelakar, bentuk-bentuk dia. Boleh nampak lah. Okey. Suara tak ada? Speaker tak ada? Okey, baik, tak apa. Nampak dia punya tindakan dia agresif. Dia jadi sebab tu dia panggil flakar, aka zombie drug, aka basah. Nampak? Ni di Amerika. Sehari kita tengok yang kat Indonesia pula. Okey. Ni kesan kedua. Tu nampak. Tu dah kenal lah tu.
So dia beritahu, hantar komen-komen dia beritahu dah masuk ke dalam Indonesia, dan sekarang ni dah berdular dah di kalangan pelajar-pelajar semua. Sekejap lagi saya tunjuk, sekejap lagi gambar-gambar yang mana yang pelajar yang ni, video tu. Ni adalah remaja yang berumur, kalau tak silap saya lebih kurang lingkungan 15 tahun macam tu. Dia kena felakar, kena terus dia jadi jam kepala otak dia. Tempat terbasar menggunakan air sejuk untuk nak bagi turunkan suhu dia, suhu otak. Tu dah terus tu. Nampak dia jadi kejam macam tu. Tu. Nampak reflect antara tangan apa semua dia dah ni dah. Tu pun jangan dia pun ambil tu, tengok nampak dia boom ayam dalam mulut. Tuang atas kepala, basuh supaya turunkan suhu otak dia, suhu badan. Kalau ada suara tu mungkin suspend sikit. Kalau ada suara tapi tak ada suara, tak apalah, kita boleh tengok gambar menjadilah dia macam cerita. Tengok dia tuang ayak kat muka, tuang ayak kat kepala, tuang ayak sejuk no. Tu nampak. Tu tangan dia jadi Spiderman. Dia nak naik ke mana tak tahu. Terpaksa dibasuh untuk ni. Muda lagi, belasan tahun budak. Bayangkan. Ini di kalau tak silap saya Colombia ataupun ni. Ini di hospital. Kawan ni memang mula-mula dia overdose dia pingsan, overdose kelakar, pingsan. Bila pingsan, dia ingat dia biasa saja, dia masukkan dalam ward untuk tambah ayam, drip ayam. Bila dah drip ayam, dia cabut drip ayam tu. Ini saya baca daripada YouTube lah. Drip ayam tu dia cabut, dia pergi orang sebelah, dia pergi gigit orang sebelah. Nampak tak dia punya mulut dia tu penuh dengan darah apa semua. Tengok tangan-tangan dia penuh dengan darah. Nampak? Ini akibat dari salah satu daripada kelakar lah. Nampak? Jadi tu tengok dia letak apa tu, kerusi halang dia supaya agar dia tak dapat mai kat ni. Tengok mulut dia apa semua, dia pergi tokok. Ya. Dah bukan pasal lentik dia lentik tu biasalah kan. Tapi maksud dia ni dia otak dia tu dia tak responsif betul-betul. Tengok nampak dia punya ni. Tu tengok darah tu. Kata silap saya Colombia Mexico antara dua tu lah. Sebab cara cakap dia tu Sepanyol. Kalau silap harap maaf lah. Tapi ini kalau nak kata kita faham pun tak faham, kita pun pakai Google Translate je. Dia ada cakap dalam bahasa dia lah. Okey. Cukuplah mengerikan lah pula. Okey, baik, kita cerita bab gorila tobacco pula. Ini adalah sejenis marijuana sintetik ataupun ganja tiruan ditumbuhi pada tahun 2015. Kesan kepada otak amat kuat dan masa terdekat, tersebar luas di Thailand, Vietnam, Indonesia dan Laos. Boleh dibaca secara online, buyers dan penjual daripada dark web dan deep web. Ini tak pernah dengar lagi kan? Pernah dengar? Tak pernah. Baik, kita tengok dia punya video dia. Ni fakta dia lah. Ni daripada ni. Boleh buka? Macam mana? Okey, tembakau campur ganja tiruan, ganja sintetik. Okey, jadinya tembakau gorila. Okey, fakta kedua, aromanya seperti teh, bau dia macam teh. Bau tembakau tu macam teh. Dia campur dengan ni tau, dia campur dengan chemical. Dia bukan betul-betul daripada daun. Faktor 3, tembakau tu yang betul-betul daun. Faktor 3, hanya dijual melalui media sosial.
Ni tak apa kot, ni dia cerita patah-patah lagi, kita ambil ni lah, ambil yang ni lah. Okey, dijual harga sebatang RM7 lebih, harga 10 gram daripada 100 daripada 80 ke 110. Okey, tengok dia hisap lah. Boleh dapat melalui media-media sosial sekarang. Okey, dia hisap dah ni, nampak? Dia hisap, keluar asap lah. Tengkap, dia tengkap sat je. Nampak? Hilanglah tinggal putih-putih kan. Ni saya tunjuk lah. Tengok. Tak ada lagi. Ni bau ni. Pum. Ada lagi yang nak. Pasal bagi minum. Habis rendah minum. Ni. Okey, nampak? Tu hisap. Sat je, dia punya efek sat je. Kita tengok hisap. Bau-bau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nampak? Lebih kurang 20 second je. Tumbang. Ni pun kena tak? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Meleleh dia orang tu. Meleleh lah. Tu. Nampak? Keluar lahir dia. Lebih kurang 20 saat. Lebih kurang 20 saat je. Dia efek dia laju. Tangan pegang betul-betul lah. Nyoh. Kejam tu. Tu pun sama lah. Ikut terjun. Tak kira dah budak sekolah lagi. Tak boleh bangkit. Tu pun jangan nak hisap juga. Tak boleh bangkit. Padahal kalau cara besar tu boleh bangkit. Tak boleh bangkit lah. Nak bangkit tak boleh lah. Dia pening tahu. Ni budak sekolah. Dah pening. Pening tigung. Budak sekolah 19 tahun. Nyoh. Nampak tadi dia tahu lah. Masya Allah. Ni konon-konon dia mimpi lah. Ni dia buat iklan. Sebenarnya tersadai tahun tu lah. Member pergi tempat muka. Okey, habis dah lah. Baik, ini perempuan hisap.
baru jumpa lah ni sebenarnya. Tu saya kongsikan dengan ibu-ibu, bapa-bapa yang depan saya ni. Dia tak lama, paling lama adalah 30 saat. Lepas tu dia terus efek terus. Saya ingat ganja pun tak lama, tak ni lama juga terus nak ambil ni efek. Saya ingat mau paling sikit pun 5 minit lah. Paling lama pun, paling cepat pun 5 minit kot. Nampak? Tukuh lah. Tak ada buat apa lah. Terjelepuk. Habis. Terus. Baik, ini pula. Oh, habis dah lah. Ni. Okey, baik. Ini orang putih. Konon-konon dia kuat lah, konon-konon dia hebat lah. Dia kena. Tak lama lepas tu lah. Tu tadi lah. Kalau suara tu boleh kita ni. Pegang, tak kena lah, pegang. Side lah, efek. Minum pun tak ada ni lah. Tak betul dah, tak settle. Tadi dia tengok. Nampak lah. Ini efek dia adalah jenis sintetik. Bagi saya memang tak lama, selalunya saat saja. Dia akan makan otak dan akhirnya kat mana beliau kita? Siapa yang akan jadi pemimpin kalau satu hari nanti, kalau semua orang jadi penyakit dadah? Kat sini yang saya nak tekankan kepada ibu-ibu kat depan saya ni, supaya diwar-warkan. Saya tahu yang tak main ni selalunya yang ada sasaran tu, yang anak dia ada tu, dia tak mau main. Tapi sebenarnya saya di sini saya nak berkongsi ilmu pada siapa-siapa yang main di sini. Ilmu saya cuma je. Bukan apa saya ambil daripada ni apa semua saya kutip semua untuk saya gunakan, sebarkan kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang ke depan saya. Ilmu saya supaya kemudian hari ilmu ini boleh digunakan. Bukan apa, tapi kadang-kadang orang kita ni dia jadi malu lebih. Kadang-kadang tu lah, anak-anak bila dah mencuri sana, mencuri sini, dah main surau pun dia malu. Pasal anak tu dia jadi penyangak apa semua, dia jadi penagih apa semua. Kita nak main surau pun kita jadi malu. Terpaksa lah semayang kat rumah apa semua. Okey, tengok. Nampak lah, ibu-ibu bawa-bawa. Okey, baik. Saat-saat ni saya nak ambil bab tu jenis-jenis ni noh. Jenis-jenis nama dadah. Tak, kita nak ambil dah noh. Habis dah. Dah setengah janji kita dah setengah. Baik, kamus bahasa penagih dadah. Ingat noh. Ini bukan tekat ni je, bukan tekat penagih dalam pusat je. Ini anak-anak kita kat rumah pun dia bakal cakap bahasa yang sama. Baik, bagi syabu dia pakai bagi syabu sejuk, strawberry, up, speed, stone, batu kristal. Ni antara bahasa-bahasa dia. Heroin, tepung, udang, putih, fit, pink, serbuk, ganja, sayur, dam, sebalut, Pak Husin. Ada Pak Husin sini? Tak pasal-pasal sebut nama dia. Sate. Ni antara bahasa-bahasa dia lah. Ada satu lagi bahasa Chasko. Ermin 5 dia bagi 5
Negara Merah Pacai, Nospan, Panadol, Goyang, PNP, Palang, Gelaran kepada penagih, Pehun, Mapet, Mata Merah, Taipit, Malalok. Okey, saya cepatkanlah sebab kita masa pun dah ni dah. Okey, ketum dia bagi koroi, biak, cakoroi, yang tebu, yang power, yang ko. Pengedar dia bagi pusher, roket, kapal, tokan, runner, roli hantu. Jom berkenal dadah. Charge, pendrive, rentung, race, up, back in, on. On tak on. Dia pergi. Kadang-kadang dia punya ni. Okey, ni bahasa-bahasa dia. Baik. Ni bahasa-bahasa apabila dia pernah minta rokok, dia pergi abuk. Okey, abuk ni rokok lah. Ayam ni pegawai, tengok ayam. Tengok suasana. Tengok ayam ni je lah. Oh, ayam ni macam panas ayam. Tak ada dunia. Maksud kata pegawai jenis tak boleh nak ni, tak boleh bawa bincang ayat sejuk, nyumpit, sedut ataupun mokok. Itu maksud dia. Kapal selam, kehabisan stok, kapal karam. Okey, menu nak kena pasti. Saya ada contoh dah tadi ni macam mana perubahan fizikal dia. Mata merah nak mengecil apa semua, hidung kerap darah, gigi menjadi rongak. Satu lagi no, kalau kata hisap fit tadi ni, selalunya gigi dia tu akan rongak no. Selalunya dia akan patah dan rongak. Sebab apa? Dia fit ni dia akan tarik kalsium kita. Okey, baik. Tak ada banyak tentang majlis fatwa-fatwa apa semua. Okey, baik. Itu saja daripada saya. Saya rasa setakat itu je. Dah lama aku ambil masa kot. Pasal 2 jam lah. Janji sejam je, dah jadi 2 jam no? So sebelum saya ni, saya nak bagi juga, nak buka ruang pada ibu-ibu, bapa-bapa. Ada yang nak tanya soalan apa-apa kot, InsyaAllah saya akan cuba menjawab. Kalau tak mahu ni pun kita PM kot tepi. Lagi dah habis program lagi ni, kita sembang kat luar. Ada ibu-ibu? Tak ada no? Tak ada. Okey, baik. Okey, yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala. Semestinya daripada Allah Ta'ala. Yang terburuk dan yang lemah ni InsyaAllah dah datang daripada saya. Saya pun tak ni. So sama-sama kita cuba membantu. Dan saya di sini pun saya cuba membantu ibu-ibu, bapa-bapa yang kat sini. InsyaAllah saya cuba-cuba untuk bantu. Dan apa yang saya ajak tadi ni, minta ibu-ibu dan bapa-bapa tolong war-warkan di luar sana, agar sampaikan ilmu saya ke sana untuk kegunaan semua, InsyaAllah. Okey, kita jadikan sebagai satu benda yang, satu ibadah yang baik lah no? Baik, oleh itu saya sudahi program saya ni. Saya berterima kasih kepada ibu-ibu bapa-bapa selama 2 jam. Ada yang sampai ketuk lutut pun ada sampai naik orang tersebut semut pun ada. Tunggu dengan baik, setianya tunggu saya. Baik, insyaAllah saya akan ni minta maaf saya nyanyi kerana menggunakan masa yang panjang. Saya guna masa yang lama. Dan sebelum saya ni, saya ingat sebelum saya sudah kot, saya rasa ada kamera dah. Sebab saya dah